Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, first sekali dalam tajuk kita iaitu sejarah perkembangan ekonomi Islam. Yang first sekali kita pergi kepada pengenalan. Okey, first sekali ekonomi ditarifkan sebagai domain sosial yang menekankan amalan, wacana dan ungkapan bahan yang dikaitkan dengan pengeluaran, penggunaan dan penguasaan sumber. Seterusnya, ejen ekonomi iaitu boleh juga menjadikan sebagai individu, perniagaan, pertubuhan. So dalam tajuk kita ni ia lebih kepada fokuskan kepada dalam segi agama, iaitu spesifikasikan kepada Islam. Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang mengikuti aturan agama Islam. Sama juga seperti ekonomi lainnya, ekonomi Islam juga mengejar keuntungan daripada pelbagai aktiviti ekonomi. Sebagai contohnya daripada industri, perdagangan dan banyak-banyak lagi. Seterusnya kita akan pergi kepada sejarah perkembangan ekonomi Islam. Basically, sejarah perkembangan ekonomi Islam ni muncul sejak zaman pemerintahan Nabi Yusuf AS sehingga kepada zaman pemerintahan Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan berkembang sehingga hari ini. Sejarah perkembangan ekonomi Islam ni kita boleh mengkategorikannya kepada 3 tahap. Tahap yang pertama ni bermula pada era Rasulullah SAW. Amalan ekonomi Islam banyak berfokus kepada penternakan dan juga perniagaan. Seterusnya, ijtihad para ulama Islam lebih berfokus kepada menjelaskan hukum-hukum yang berkaitan dengan muamalat dan cara menyelesaikan masalah ekonomi dalam Islam. Pada abad yang kedua Hijrah, para ulama berijtihad bagi menghasilkan kitab-kitab yang berkaitan dengan ilmu usul fiqh. Bagi contoh, Imam Asy-Syafi'i bukukan sebuah buku yang berjudul Al-Majmu' oleh Imam An-Nawawi dan Al-Muwaddanat oleh Imam Malik. Sejarah perkembangan ekonomi Islam pada tahap kedua, iaitu tahap kemerosotan. Pada tahap ini, perkembangan ekonomi Islam mula terhalang. Hal ini adalah kerana berlakunya perpecahan dalam kalangan masyarakat dan negara Islam. Ianya berlaku pada abad ke-4 Hijrah. Kebanyakan pemerintah serta rakyat awam telah terlibat dalam kegiatan fitnah-memfitnah. Era kemerosotan ini telah berlangsung sehingga 6 abad lamanya. Bermula dari sejarah kehancuran kota Baghdad telah terjadi pada 22 Januari 1258 Masihi dan sejarah kejatuhan Empayar Abbasiyah semasa pemerintahan Musta'sim yang berakhir abad ke-19 Masihi. Dalam era ini juga kita dapat menyaksikan Empayar Uthmaniyah telah ditubuhkan pada 1259 Masihi. Pada era ini, umat Islam sedang berada dalam kegelapan. Orang Barat mengolah fakta-fakta terhadap ilmu pengetahuan yang telah diterajui oleh para sarjana Islam. Umat Islam pada ketika ini mereka lalai sehingga berlakunya perpecahan dalam empayar. Islam menyebarkan pengaruh Barat dalam dunia Islam melalui hiburan. Tahap yang ketiga ini bermula pada tahun 1930-an. Perkembangan ekonomi Islam bentuk pengumpulan fakta-fakta khusus bagi membuktikan bahawa ekonomi Islam ni adalah praktikal dalam kehidupan. Bagi contoh, menubuhkan bank percubaan yang berlandaskan dengan Islam dan menubuhkan bank sosial Nasir di Mesir. Punca-punca berlakunya kebangkitan ekonomi Islam. Antara contohnya, umat Islam mula sedar untuk kembali melaksanakan sistem ekonomi secara menyeluruh. Selain itu, lahirnya para sarjana yang mempunyai kepakaran tersendiri dalam bidang ekonomi dan fiqh. Okey, seterusnya kita bagi kepada faktor-faktor kecemerlangan ekonomi. So, faktor-faktor yang membawa kepada kecemerlangan ekonomi ini ialah banyak. So, antaranya ialah kesedaran dakwah untuk kembali melaksanakan Islam secara menyeluruh. Contohnya dalam Perang Dunia Kedua. Ini kerana selepas Perang Dunia Kedua, ramai negara-negara Islam yang mula mendapatkan kemerdekaan. Contohnya seperti Malaysia, Indonesia dan lain-lain. Okey, seterusnya antara faktor-faktor kecemerlangan ekonomi Islam juga ialah disebabkan lahirnya para sarjana yang mempunyai kepakaran dalam bidang ekonomi moden dan ilmu fiqh. Mereka mengaplikasikan apa yang mereka pelajari kepada dalam dunia nyata yang membawa kepada kebaikan kepada masyarakat itu tersendiri. Tidak lari juga kepada sumber yang mereka gunakan, iaitu dua sumber asas dalam perundangan Islam, iaitu Al-Quran dan Al-Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aidil Hazri bin Zulkifli. Di sini saya ingin membentangkan seterusnya, iaitu yang bertajuk tokoh-tokoh ekonomi Islam dan sumbangannya. Tembari kita yang pertama iaitu Ibnu Taimiyah, iaitu dilahirkan daripada Kufah dan negeri Baghdad, iaitu daripada 661 Hijrah hingga 728 Hijrah. Dan sumbangannya ialah membahaskan segala tentang konsep harga yang adil
daripada merujuk buku Al-Siyasah Al-Syari'iyah fi Islah Al-Ra'i wal Ar-Ra'yah. Yang kedua ialah konsep ekonomi bebas atau kebebasan berekonomi. Yang ketiga ialah institusi hizbah pengawasan yang berfungsi atau bertujuan untuk persaingan secara saksama dan adil dan berterusan dengan jujur, amanah dan membantras segala penguasaan dan ketidakadilan harga. Kedua iaitu Abu Yusuf daripada 113 hingga 180 Hijrah. Beliau dilahirkan dan meninggalkan pada tahun 182 Hijrah. Dan sumbangannya ialah sistem percukaian dalam membangunkan ekonomi yang dinamakan Al-Khazraj, dan dalam membangunkan pertanian yang memudahkan segala prasarana untuk melakukan pertanian seperti membuat tanah, benteng dan sebagainya. Yang ketiga ialah campur tangan dalam aktiviti ekonomi Islam untuk mengembangkan lagi sekali untuk kemajuan ekonomi Islam dan membawa kesejahteraan rakyat daripada semasa ke semasa. Yang terusnya ialah Muhammad Najatullah Siddiqui yang dilahirkan pada 131 Masihi dan dilahirkan di Gorakhpur itu di India. Dan ia merupakan tokoh penyelidikan di ekonomi antarabangsa. Dan sumbangannya ialah menulis dan menterjemah buku serta menulis kertas kerja yang berkaitan dengan Islam dan ekonomi. Yang kedua, pelaksanaan zakat dan penghaluman riba telah dilakukan pada zaman tersebut. Dan karya yang telah dihasilkan oleh dia ialah Some Aspect of Islam Economy, Economic Enterprise in Islam, Banking Without Interest, dan Muslim Economic Thinking and Issues in Islamic Banking and Economics in Islamic Approach. Sekian, terima kasih daripada saya. Pemikir-pemikir ekonomi Islam semasa dan sumbangannya. Sumbangan Abdul Karim Chopra dalam ekonomi Islam semasa adalah beliau melakukan kajian tentang riba, harga, urus niaga, syarikat insurans, hizbah dan lain-lain. Selain itu juga, beliau melakukan kajian yang menyeluruh terhadap prinsip dan strategi ekonomi Islam secara menyeluruh serta menganalisi sistem ekonomi mengikut tempoh masa yang tertentu. Seterusnya, Ibnu Khaldun juga mengambil berat tentang beberapa prinsip dan falsafah ekonomi yang berkaitan dengan keadilan. Ibnu Khaldun telah menitik beratkan bahawa keadilan merupakan tulang belakang dan sumber serta asas kekuatan sesebuah ekonomi. Sesebuah negara akan hancur dan musnah sekiranya keadilan tidak dapat dilaksanakan. Akhir sekali, sumbangan yang Muhammad Najatullah Siddiqui berikan dalam ekonomi Islam adalah mengambil berat tentang keruntuhan moral dan kemiskinan teruk yang dihadapi oleh masyarakat Islam akibat kesan dari penjajahan dan memberi kesedaran kepada mereka untuk kembali kepada Islam dan melaksanakannya dalam seluruh kehidupan. Tambahan pula, masyarakat Islam pada masa itu banyak mempunyai masalah hutang yang berunsurkan riba dan kegagalan bayaran balik pinjaman. Justru itu, beliau telah memperkenalkan amalan perbankan berdasarkan Islam. Kesimpulannya, perkembangan ekonomi Islam menjadi suatu yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah perkembangan Islam. Pemikiran Islam diawali sejak Nabi Muhammad SAW dipilih sebagai Rasul. Sejurus itu, Rasulullah telah mengeluarkan sejumlah kebijaksanaan yang menyangkut berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan hukum, politik dan juga masalah perniagaan atau ekonomi. Ekonomi Islam merupakan salah satu jawapan daripada persoalan tentang visi Islam direalisasikan. Dalam konteks ini, proses realisasi visi Islam adalah mewujudkan ekonomi Islam dalam bentuk realiti dan proses mewujudkan ekonomi Islam menjadi sebuah realiti dapat dilihat daripada kewujudan dua teori yang pada masa ini sudah berkembang, iaitu ekonomi Islam dan praktik ekonomi Islam.